Bukankah aku dah khabarkan kepada kamu, wahai anak Adam, jangan sembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu kan musuh kamu, kata Allah, musuh kamu yang jelas. Wa ani'buduni, tapi sembahlah aku, kata Allah. Hadza siratum mustaqim, itulah jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau buka Quran, boleh buka muka surat 444. 444 Surah Yasin ayat 55. Kita baca satu muka surat 55. Surah Yasin ayat 55, muka surat 444. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. Ini seperti biasa, insyaAllah saya baca satu ayat, tuan-tuan baca satu ayat, insyaAllah. Alhamdulillah, minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون.
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat 61. Kita tengok terjemahan dia, ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku dah khabarkan kepada kamu, wahai anak Adam, jangan sembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu kan musuh kamu, kata Allah, musuh kamu yang jelas. Wa ani'buduni, tapi sembahlah aku, kata Allah. Hadza siratum mustaqim, itulah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Syaitan itu dia telah sesatkan jumlah yang sangat ramai daripada kalangan kamu. Afalam takunu ta'qilun, tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu berakal? Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan, jangan ikut syaitan. Syaitan memang dia akan suruh kita buat benda yang best. Kan? Syaitan akan suruh buat benda yang best. Tengah sedap tidur, kita nak azan dengan azan, maka syaitan bisik, tak payah bangunlah, tidur je lah. Awal lagi, tidur sikit je, tidur sikit, 5 minit lagi, nanti bangun balik. 5 minit lagi. Pejam mata 5 minit, sedar-sedar habis waktu solat. Dengan sedar-sedar dah cerah matahari, Masya Allah. Kan? Jadi bisikan syaitan ni, dia setiap orang ada syaitan yang ikut dia, sentiasa bagi bisikan jahat kepada dia. Setiap orang dia ada satu malaikat ikut dia dan satu syaitan ikut dia. Syaitan ni akan sentiasa bagi bisikan jahat dan malaikat ni akan bagi bisikan baik. Malaikat ni nama dia ilham. Kan kita kata dapat ilham kan? Ilham tu sebenarnya nama malaikat yang dia bagi bisikan baik. Malaikat kata bangunlah solat, dah azan. Kan? Syaitan kata tidur sekejap je lagi, sikit je lagi. Kan? Bukan orang tahu pun. Itu bisikan. Jadi bisikan mana yang kita ikut? Kalau kita selalu ikut bisikan syaitan, lama-lama nafsu kita itu dia cenderung kepada bisikan syaitan. Jadi bisikan malaikat tu dia jadi lemah. Subhanallah. Jadi itu dia. Kalau ada benda haram tak boleh tengok, malaikat kata jangan tengok, pejam mata, benda ni haram tak boleh tengok. Syaitan kata tengok aja. Bukan ada orang nampak, rugi tak tengok. Itu bisikan syaitan. Jadi syaitan ni sentiasa dia bisik kita kepada benda yang kat dunia ni kita seronok, tapi dekat akhirat besok kita akan tahu benda-benda itu dia menyesal. Kan? Subhanallah, kita akan menyesal bila ikut bisikan syaitan. Subhanallah, menyesal itu belum sampai akhirat lagi, ketika sakaratul maut pun dah menyesal. Sebab Allah akan zahirkan satu orang ni, dia akan nampak tempat tinggalnya dekat akhirat besok ketika sakaratul maut. Jadi Allah kata jangan ikut bisikan syaitan. Bisikan syaitan tu memang seronok. Satu lagi syaitan ni dia ada 2 jenis. Dalam Al-Quran Allah kata syaitan ni minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung ya Allah daripada bisikan syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu bisikkan ragu-ragu dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, syaitan dari kalangan manusia, minal jinnati, syaitan dari kalangan jin, wan nas, dan syaitan daripada kalangan manusia. Jadi syaitan ini, kata para ulama, sebenarnya dia lebih kepada sifat. Maksud dia jahat, yang menghasut.
Maksud dia kalau jin itu dia jahat, dia mengasut orang, itu nama dia syaitan. Kalau manusia pun dia jahat, mengasut orang, itu pun nama dia syaitan. Jadi sebenarnya kata para ulama, syaitan ini dari kalangan jin dan manusia sebenarnya lebih bahaya lagi syaitan dari kalangan manusia. Sebab kalau syaitan daripada jin, kita boleh baca ayat kursi, dia lari. Tapi kalau syaitan manusia, mungkin dia boleh baca ayat kursi juga. Dia boleh baca ayat kursi mungkin lagi sedap daripada kita. Kalau syaitan dari kalangan jin, kita boleh baca a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim lagi dia. Kan, ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim lagi dia. Kita pun tak boleh berzikir ingat Allah, syaitan tak akan lari. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia, mungkin dia pakai baju macam kita, nampak lebih cantik daripada kita. Subhanallah. Tapi dia itu bersifatkan syaitan. Sebab apa? Dia menghasut manusia buat kejahatan. Jadi kalau yang menghasut manusia buat kejahatan, itu dinamakan syaitan. Walaupun dia manusia, tapi dia adalah syaitan. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, minal jinnati wan nas. Syaitan itu ada dua dari kalangan jin dan manusia. Subhanallah. Jadi hati-hati dengan siapa kita berkawan. Kalau kawan kita asyik ajak kita buat benda tak elok, itu maksud dia tak elok kawan tu. Berkawanlah dengan orang yang dia mengajak kita buat kebaikan. Kan, subhanallah. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Allah kata, inilah dia neraka Jahannam yang dijanjikan untuk kamu. Islauhal yaum. Masuklah kamu ke dalam neraka Jahannam ini. Bima kuntum takfurun. Disebabkan kamu ingkar ke atas dunia dulu. La ilaha illallah. Kan? Maka dekat akhirat besok, diperintahkan masuk neraka Jahannam orang yang ingkar kepada perintah Allah. Tak berbaloi tuan-tuan. Kan? Tak baloi. Sebab apa? Sebab dekat dunia ni, satu hari dekat dunia 24 jam. Kan? Kalau 7 hari, seminggu. Kalau 30 hari, sebulan. 12 bulan, setahun kat dunia. Tapi dekat akhirat besok, satu hari dekat akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Satu hari dekat akhirat bukan 24 jam. 1000 tahun di dunia. Tak berbaloi tuan-tuan. Tak berbaloi kita langgar perintah Allah dekat tempoh yang sekejap tapi masuk neraka. Subhanallah. Masuk neraka bukannya sekejap. Na'udzubillah. Contoh dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan satu solat fardu dengan sengaja, dia meninggalkan satu solat fardu dengan sengaja dan dia tidak mengqadakkan semula, dia tak bertaubat, dia tak qadakkannya, kan, maka dia akan masuk ke dalam neraka selama satu hukub, kata Nabi. Na'udzubillah. Satu hukub itu bersamaan 70 tahun. Kan? 70 tahun dekat akhirat, dia kena kali 1000 tahun. Maksud dia apa? 70 tahun kan? Kalau 70, okey, kita kali satu hari, setahun ada 365 hari. Okey, 70 kali 365. Kemudian kita kena kali 1000 tahun. Kan? Sebab satu akhirat bersamaan 1000 tahun. Masya Allah. 500,000. Jadi dapat jumlah 25,500,000 tahun. Kan? Sebenarnya 25,550,000 tahun. 25550000. Kan? 25,500,000 tahun. Kalau kita kalkulate dengan waktu kat dunia ini, apa balasannya? Orang yang meninggalkan satu solat fardu dengan sengaja. La ilaha illallah. Jadi tak berbaloi tuan-tuan. Kan? Tak boleh tinggalkan satu solat fardu, masuk neraka selama 25 juta tahun. Kalau dua solat fardu ditinggalkan, dah jadi 50 juta tahun. Kalau seminggu tak solat, kalau sebulan tak solat, kalau bertahun-tahun dia tak solat, la ilaha illallah. Kan? Jadi sebab itu kalau kita solat tu, kalau kita tertinggal, kita kena qada semula. Kan? Ada benda dosa-dosa kita zaman dulu ialah kita bukan orang baik kan, sama-samalah kita pun bukan orang baik. Tapi ada benda-benda dosa yang kita bertaubat dia settle. Tapi ada benda yang kalau bertaubat dia belum settle lagi, dia bukan sekadar taubat tapi dia kena qada. Antaranya apa? Solat. Kalau tinggal dulu kita kena qada. Puasa, dulu tak puasa tinggal kita kena qada. Zakat, dulu kita tak bayar kena qada balik. Kan? Jadi ada benda-benda yang dia tak buat, so kita kena qada. Jadi itu dia. Dekat dunia ni singkat sangat.
Sekejap sangat tempoh kita ke atas dunia ni. Kan? Tambah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 70 tahun aja. Kan? Kata Nabi, umur umat aku ma baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 tahun hingga 70 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika umur 63 tahun. Kena ingat ikut tahun hijrah. Kita selalu sambut birthday kita ikut kalender Masihi kan. Tuan-tuan kena check. Birthday ikut kalender hijrah bila? Sebab sebenarnya dalam Islam kita ikut kalender hijrah. Akil baligh, seorang ini dikira baligh, bukan akil baligh kan, ketika umur 15 tahun lelaki. Kan, baligh tu 15 tahun tu ikut kalender hijrah. Nabi SAW 40 tahun dapat wahyu. Umur 40 tahun tu ikut kalender hijrah. Kan? 63 tahun. Kalau orang kata, saya Ustaz tahun ni dah 63 tahun dah. Kan? Ikut umur tahun ni Ustaz. Kalau ikut Nabi, tahun ni 63 tahun. Cakap Haji, 63 tahun tu ikut kalender Masihi. Cuba ikut kalender hijrah. Kira-kira tengok umur dia dah 65 dah rupanya. Umur dia dah 65, dah 66 dah agaknya. Kan? Jadi ikut kalender hijrah. Jadi umur kita umat Nabi Muhammad ni pendek sangat. 60 tahun, 70 tahun. Apalah kita tak sempat naik. Kalau umat dulu-dulu tu, Nabi Nuh AS contohnya, ya, dia berdakwah saja alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun tempoh dia berdakwah. Masya Allah. Ya? Tempoh dia berdakwah saja 950 tahun. Dari lahir takkan terus berdakwah. Umur dia sebelum berdakwah tu kita tak tahu berapa. Kan? Jadi umur Nabi Nuh AS berdakwah je 950 tahun. Jadi umur dia campur total waktu dia lahir semua mungkin lebih daripada 1000 tahun umur dia. Masya Allah. 950 tahun dia berdakwah, 83 orang je ikut dia. La ilaha illallah. Kan? Jadi umur kita singkat sangat, sekejap sangat. Jadi sangat rugi kalau hidup yang singkat ini kita gunakan untuk kita langgar perintah Allah, sebab tak berbaloi. Kan, dekat akhirat besok masuk neraka Jahannam itu la ilaha illallah kan. Dalam neraka Jahannam ni tuan-tuan, penghuni neraka Jahannam ini tubuh badan dia dibesarkan. Neraka Jahannam ni, penghuni neraka badan dia bukan besar macam kita ni. Bila nak masuk neraka, badan dia dibesarkan sehingga dia punya gigi saja sebesar gunung Uhud. Kan, kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, kan, tengok gunung Uhud tu dia banjaran. Kata ulama lebih kurang hampir 3 atau 4 kilometer juga tu. Banjaran gunung Uhud tu lebih ke 4 kilometer lah. Bayangkan 4 kilometer tu besar sebatang gigi ahli neraka. So badan dia tu besar mana agaknya? Kata Nabi, gigi ahli neraka tu sebatang gigi dia besar gunung Uhud. Kalau badan dia besar mana? Kenapa badan dia dibesarkan? Supaya banyak kulit dia untuk dibakar. La ilaha illallah. Kan? Supaya banyak kulit dia untuk dibakar. Na'udzubillah. Jadi sebab itu tak berbaloi kalau ke atas dunia ni kita ikut nafsu, kita ikut bisikan syaitan. Kalau kita bersabar sekejap aja. Kalau kita bersabar sekejap aja tempoh kita atas dunia ni, dekat akhirat besok subhanallah hidup selama-lamanya. Ke akhirat besok ahli syurga. Hidup selama-lamanya, masya-Allah. Nikmat dalam syurga itu tak ada batasan. Kan? Unlimited dalam syurga. Apa nak semua dapat. Subhanallah, itu dia. Jadi Allah kata apa? Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kamu ke dalam neraka Jahannam ini disebabkan kamu ingkar atas dunia dulu. Na'udzubillah. Jadi sebab itu kita taat perintah Allah. Jadi takwa. Kata Nabi bertakwa. Setiap kali Jumaat kan kita khatib pesan kan. Ayuhan nas ittaqullah usikum wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah khatib khutbah Jumaat kan kata wahai manusia aku pesan bertakwalah kamu kepada Allah. Karena bertakwa itu maksudnya taat perintah Allah. Dengan taat kepada perintah Allah. Subhanallah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang akan berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan berkata-kata. Bima kanu yaksibun, menjadi saksi apa yang mereka kerjakan di dunia dahulu. Subhanallah. Ke akhirat besok tuan-tuan, tangan kita ni akan jadi saksi apa yang kita buat atas dunia ni. La ilaha illallah. Kan? Tangan akan bercakap. Kita punya kaki akan bercakap. Telinga kita akan bercakap.
Mata kita akan bercakap, ya Allah, dekat dunia dulu saya telah digunakan untuk lihat sekian. Mata akan bercakap. Telinga akan bercakap, ya Allah, dekat dunia dulu saya pernah digunakan untuk mendengar sekian. Tangan bercakap, ya Allah, dekat dunia dulu saya telah digunakan untuk buat sekian. Habis semua bercakap kita depan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah bima kanu yaksibun. Dan semua akan jadi saksi kepada kita. Jadi sebab itu kita banyak kena istighfar, tuan, minta ampun. Kan? Duduk saja istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Duduk saja istighfar. Tak ada buat apa kan? Duduk rumah apa ke, duduk dalam kereta ke, tak ada, daripada kita scroll video-video yang tak bermanfaat kan. Satu kita tengok tak sedar, tuan-tuan. Bukan main benda galik ni kan. Samalah yang bercakap pun kita galik kan, tak tahu. Tengok video tu memang sekejap je, video pendek. Ya, media sosial ni yang paling jahat tu video yang pendek tu. Sebab apa? Tak perasan. Yang benda kalau tengok video panjang kan 10 minit, panjang malah nak tengok. Tapi kalau dia sekejap seminit kan, kita sekejap je ni. Scroll, sedar 10 minit. Sedar setengah jam, sedar sejam tak perasan. Tengok, sejam dah. Kita duk tengok video pendek je. Tu paling saya kata tu, paling jahat tu sebenarnya video yang pendek tu. Kan tak perasan. Kan, subhanallah. Jadi itu dia. Jadi gunakan waktu kita untuk istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Nabi kata apa? Untung tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi kata untung orang yang banyak beristighfar, dalam buku amalan dia banyak beristighfar. La ilaha illallah. Istighfar ni kita kat dunia kita istighfar, nak guna dia bila? Kat akhirat besok. Kita kat dunia kita istighfar, kumpul istighfar banyak-banyak. Apa guna istighfar ni? Kat akhirat besok akan guna. Kan, ketika kita berdiri depan Allah, dihitung dosa kita, ya Allah, bertimbun banyak. Kan, amalan kita sikit je, secubit je amalan kita, itu pun tak ikhlas, itu pun buat lebih kurang. Semayang pun tak fikir ke mana. Kan, semayang fikir ke mana, apa tak fikir ke mana. Kan, jadi amalan kita adalah sikit, itu pun tak ada kualiti, dosa kita banyak. Kan, subhanallah. Ketika itu baru akan digunakan istighfar kita. Istighfar kita kat atas dunia itu, ketika itu baru kita tahu untungnya istighfar itu. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kalau Allah buat keputusan untuk ampunkan dosa kita, besar macam mana pun dosa kita, Allah akan hapuskan. Kan ada dalam hadis kata, ya bani Adam, wahai anak Adam. Kan, Allah kata, barang siapa yang datang kepada aku bawa dosa setinggi langit. Kan, engkau datang kepada aku bawa dosa setinggi langit, aku boleh ampunkan ke semua dosa-dosa itu, wala ubali, aku tak kira. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepada aku bawa dosa sebesar dunia ini sekalipun, asalkan engkau tidak mensyirikkan aku boleh beri keampunan yang lebih besar daripada itu. La ilaha illallah. Sebab itu yang sebenarnya kita nak tiket nak masuk syurga ni, keampunan Allah. Nak Allah ampunkan dosa kita, itu aja. Semua orang berdosa, tak ada orang sempurna kecuali para Nabi yang maksum kan. Kita ni bukan Nabi, ni orang biasa ni. Tak ada, tidak sunyi daripada melakukan kesilapan kan, dan dosa. Jadi ahli syurga tu pun orang yang berdosa juga. Bukan ahli syurga ni orang yang suci, baik aja kan. Tidak. Ahli syurga ni pun orang yang berdosa juga. Ahli neraka pun orang yang berdosa juga. Ahli syurga pun orang yang berdosa juga. Bezanya ahli syurga ni dosa dia diampunkan Allah. Allah buat keputusan, aku ampunkan dosa-dosa dia. La ilaha illallah. Masuk syurga. Kalau dosa tak diampunkan, masuk neraka. Na'udzubillah. Kan? Kalau satu saja dosa kita Allah tidak ampunkan, dah cukup untuk heret kita masuk neraka. Berapa banyak dosa kita buat atas dunia ni? Kalau satu aja dosa Allah tak ampunkan, cukup untuk jadi tiket masuk neraka. Na'udzubillah. Kita nak Allah ampunkan dosa kita, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu ni. Banyak file di bertimbun ni. Kan? Nak Allah delete kan file-file ni semua. Jadi banyak istighfar. Kan? Jadi istighfar kepada Allah SWT. Jadi duduk saya saja, tak ada apa-apa. Astaghfirullahaladzim. Dengarlah nasyid ke apa ke. Sekarang ni kan banyak nasyid-nasyid. Kalau selawat tu pun dia buat qasidah. Kalau istighfar, zikir-zikir itu pun dia buat zikir munajat dengan lagu-lagu. Kan? Jadi kalau kita pegang tasbih astagfirullah, pegang zikir 100, tasbih 100 istighfar, habis jatuh tasbih, tidur kan. Kepala kita pun jatuh, tasbih pun jatuh. Tidur. Tapi kalau dengar zikir munajat itu kan dia subhanallah kan, jadi seronok kan. Jadi kita boleh dengar, daripada kita dengar lagu-lagu yang melalaikan kan, lagu-lagu yang tidak berfaedah.
Kita dengar lagu-lagu selawat, lagu-lagu nasyid yang ingatkan kita kepada Allah, yang istighfar, kan, zikir-zikir, subhanallah. Jadi dia membantu kita. La ilaha illallah. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu sirata fa anna yubsirun. Allah kata kalau aku nak, aku boleh butakan mata kepala mereka, maka mereka tak nampak jalan. Kan, sebab mata manusia ni ada dua mata. Kita ni ada mata kepala, ada mata hati. Mata kepala ni nak tengok jalan di dunia. Nak tengok jalan datang ke masjid, mana jalan datang masjid kan, nampak jalan nak balik rumah, jalan nak pergi kerja, jalan nak pergi belajar, tempat belajar kita kan. Jadi kita nampak jalan dekat dunia, itu mata kepala kita. Tapi kalau mata hati, nak cari jalan menuju ke akhirat. Jadi sebenarnya antara mata kepala dengan mata hati itu lebih penting. Jadi ramai orang, ada orang yang mata kepala dia celik, tapi mata hati dia buta, tak nampak kebenaran. Ada orang yang mata kepala dia tak nampak, dia OKU, cacat penglihatan, tapi mata hati dia celik. Subhanallah, ada. Ada orang yang dia tak dapat melihat, tapi dia hafiz Al-Quran. Dia baca Quran guna braille aja, dia pegang ni, tapi dia baca 30 juzuk dia boleh baca Quran. Subhanallah, kuat ingatan dia. Kan ada orang itu, mata kepala dia tak nampak, tapi mata hati dia celik. Ada orang yang dua-dua celik, mata kepala celik, mata hati pun celik, alhamdulillah. Ya. Ada orang yang dua-dua pun buta. La ilaha illallah, ni yang paling malang, kasihan. Mata kepala pun tak nampak, mata hati pun tak nampak. Kan? La ilaha illallah. Jadi sebenarnya mata hati kita tu yang penting. Kan? Nak nampak jalan menuju ke akhirat. Nampak kebenaran. Kita pelik kan? Pelik lah Ustaz. Orang ni, takkan dia tak tahu benda ni salah? Takkan dia tak tahu benda tu dia buat salah? Orang semua dah bagi nasihat tapi dia tak nak ikut. Jangan pelik. Kalau mata hati dia buta, satu dunia datang bagi nasihat pun dia tak akan nampak. Sebab apa? Mata hati dia telah dibutakan oleh Allah. Subhanallah. Sebab itu, kalau ada orang yang mata hati pun dibutakan oleh Allah, kalau mata kepala lebih mudah Allah nak butakan. Jadi Allah kata, kalau kami nak, kami boleh butakan mata mereka. Subhanallah. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim. Kalau kami nak, kami boleh ubah mereka. Di tempat itu, famastata'u mudiyan wala yarji'un, maka mereka tak boleh bergerak depan dan belakang. Kalau kami nak, kami boleh ubah. Masakhna, masakh ini bahasa Arab, orang Melayu selalu kata sumpah kan, kena sumpah jadi batu dengan si tanggang kan, ingkar kepada perintah mak dia, kena sumpah jadi batu. Itu bahasa Arab masakha. Orang Melayu kata sumpah. Allah kata kalau aku nak, aku boleh sumpah dia jadi batu ke jadi apa ke, boleh. Allah kata. Dan memang pernah berlaku. Sumpah ini bertukar, orang bertukar jadi batu ke apa, memang pernah berlaku, tapi Allah tak lakukan untuk umat Nabi Muhammad ni, tak ada. Tapi umat terdahulu memang ada. Contohnya Bani Israel. Bani Israel ni Allah uji dia. Allah kata Bani Israel ni orang Yahudi lah, Bani Israel ni. Allah kata hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Dia kampung nelayan, duduk tepi laut. So dia kata hari Sabtu dia kena beribadah, dia kena semayang. Kalau kita ni semayang Jumaat, dia punya semayang dulu hari Sabtu, syariat dia dululah. Kena semayang Sabtu, maka Allah kata hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Allah nak uji dia. Kan? Kenapa hari Sabtu tu syariat dia lah. Kan? Maka diorang pun tak tangkap ikan hari Sabtu, orang Yahudi ni. Tapi ikan-ikan ni pun pandai, tuan-tuan. Dan ikan ni pandai. Hari Sabtu dia timbul, hari lain dia tak timbul. Kan? Kalau hari Sabtu tu ikan ni dia timbul aja. Ikan besar-besar pula tu. Bukan ikan kecil-kecil. Oi, geram tengok kan. Kita kalau tengok ikan besar-besar, geram jangan. Ikan besar-besar timbul. Ikan pun pandai. Di hari Sabtu dia timbul. Hari lain dia tak timbul. Kan? Hari Sabtu dia timbul aja. Jadi orang Yahudi ni digeram. Tapi macam mana ni kita nak tangkap ikan? Tak boleh hari Sabtu, tak boleh tangkap ikan. Maka dia kata macam mana? Macam ni lah. Kita buat trik. Kita kepung aja. Kita pasang pukat ke apa ke, kita kepung aja. Tapi kita tak tangkap. Kita kepung aja. Jadi bila besok masuk hari Ahad baru kita tangkap. So kita tangkap ikan tu hari Ahad lah. Maka dia orang pun buat begitu. Maka dia punya syekh-syekh dia lah. Dia punya pendeta-pendeta dia, rohban kan, bagi nasihat lah, tak boleh macam ni. Kan Allah larang kita tangkap ikan ni satu. Dia kata kami tak tangkap. Dia kata kami kepung aja. Kami kepung aja hari Sabtu kan. Kita tutup je. Esok hari Ahad baru kita tangkap. Dia kata, dia pandai. Pandai auta. Orang Yahudi ni pandai auta. Kan? Dia pusing banyak. Jadi kita pun jangan pusing banyak sangat kan. Jadi dia Yahudi pula. Kan? Maka dia
begitu, dia langgar perintah Allah. Akhirnya Allah sumpah dia jadi apa? Qiradatan khasi'in. Jadi beruk, jadi kera. Ya, Bani Israel tu bersumpah, memang Allah sumpah on the spot, bertukar jadi beruk, jadi kera. Ya, subhanallah. Memang ada zaman dulu apa ni yang ingkar perintah Allah, Allah sumpah dia jadi haiwan, jadi binatang, memang ada. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, kata Nabi, benda tu tak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Allah bagi tempoh. Umat Nabi Muhammad, Allah bagi tempoh untuk bertaubat sampai selagi hayat di kandung badan, selagi masih bernyawa, selagi tu boleh bertaubat. Selagi matahari tak terbit daripada barat, selagi nyawa tak sampai kepada kerongkong, selagi tu boleh bertaubat. La ilaha illallah. Dalam hadis kata Nabi SAW, kata apa? Nabi kata pintu taubat ini terbuka daripada timur sampai ke barat. Sentiasa terbuka. Siapa-siapa saja nak bertaubat, silakan. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, kata Nabi apa? Sesungguhnya Allah itu membuka tangannya pada waktu malam supaya orang yang buat dosa pada waktu siang itu boleh bertaubat pada waktu malam. Itu kiasan lah. Yang macam kita buka tangannya bersatu ni, kita offer, kita nak panggil orang kan, mai sini kan, kita panggil budak kan. Macam tu. Itu kiasan. Nabi kata, Allah buka tangannya pada waktu malam, menghulurkan tangannya pada waktu malam supaya orang yang berbuat dosa pada waktu siang boleh bertaubat, dan Allah membuka tangannya pada waktu siang supaya orang buat dosa pada waktu malam boleh bertaubat. Maksudnya apa? Kalau buat dosa waktu siang, malam tu taubat terus. Kalau buat dosa waktu malam, siang terus taubat. Jangan kemudianlah nantilah saya bertaubat, jangan. Walaupun kita taubat banyak kali, terbuat juga dosa yang sama. Dah taubat, terbuat balik. Dah taubat, terbuat balik. Kata Imam Al-Ghazali, jangan jemu daripada bertaubat. Sebab Allah tidak jemu untuk mengampunkan dosa hamba-hambanya. Kecuali hambanya itu sendiri yang jemu untuk bertaubat. Subhanallah. Jadi jangan jemu untuk bertaubat. Allah tak jemu untuk ampunkan dosa hamba-hambanya. La ilaha illallah. Jadi itu dia. Syaitan akan bisik. Syaitan akan kata, buat apalah awak nak bertaubat? Buat juga dosa. Dah taubat buat juga. Dah taubat buat juga. Main-main je awak ni. Tak payahlah. Kan? Itu bisikan syaitan. Kan? Kalau kita kata begitu, betul juga kan. Aku ni si buat dosa je. Alang-alang jahat. Biarlah aku jadi jahat. Kan? Itu seronok syaitan. Syaitan akan seronok. Subhanallah. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Allah kata, barang siapa yang kami panjangkan umur dia, kami akan terbalikkan fizikal dia. Afala ya'qilun, tidakkah mereka berfikir? Allah kata, siapa yang Allah panjangkan umur dia, Allah akan terbalikkan semula fizikal dia. Maksud dia apa? Manusia ni, ketika kecil, baby, ketika lahir, dia lemah. Dia tak ada tenaga. Kemudian dia jadi remaja. Kan? Dia jadi remaja. Setelah itu dia jadi dewasa, dia semakin kuat. Waktu remaja pun semakin kuat. Kemudian dia akan jadi dewasa. Kemuncak kekuatan manusia ni, kematangan ini ketika berumur 40 tahun. Dalam Quran Allah kata, kan, wa balagha arba'ina sinin, kan? Dia sampai umur 40 tahun. Kan? Apa ni? Sebab itu nabi-nabi menjadi nabi ketika mendapat wahyu ketika umur 40 tahun. Kata para ulama, kenapa? Ketika umur 40 tahun, barulah kematangan seseorang itu sempurna. Subhanallah. Baru dia cukup matang sebenarnya ketika umur 40 tahun. Sebab itu Nabi-Nabi, bukan Nabi kita saja, Nabi-Nabi sebelum ini pun dapat wahyu ketika umur 40 tahun. Jadi setelah umur 40 tahun itu kemuncak. Setelah itu, dia akan semakin menua, dia akan lemah semula. Mula-mula manusia ni dia lemah, budak kan, tak pandai. Kemudian dia kuat. Bila dah dewasa, dia akan tua, dia jadi lemah balik. Lemah balik. Begitu. Jadi itu Allah kata, barang siapa yang kami panjangkan umur dia, kami terbalikkan penciptaan dia. Kita ni orang Melayu, kita suka kata doa panjang umur murah rezeki. Panjang umur murah rezeki. Kan? Jadi, bukan sekadar panjang umur murah rezeki saja yang kita nak. Sebenarnya kena tambah satu lagi. Kalau orang Arab dia kata apa? Apa ni? Ba'da umrin tawil wa halin jamil. Kan? Maksud dia minta panjang umur tapi untuk ibadah. Panjang umur dalam keadaan beriman, dalam keadaan beribadah. Sebab kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik dari kalangan kamu, yang panjang umur, amalan dia baik. Maksud dia panjang umur bertambah, amalan bertambah. Itu baru yang bagus, kata Nabi. Sebab kita takut,
ada sambungan hadis tu, kan, orang yang terburuk dari kalangan kamu, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang umur dia panjang tapi amalan dia buruk. Ada orang umur makin panjang, umur makin bertambah, tapi yang bertambah dia dosa, bukan pahala. La ilaha illallah. Kan? Ada orang makin panjang umur, makin bertambah dosa dia. Makin bertambah panjang umur, makin bertambah dosa dia. Itu tak bagus. Yang bagusnya panjang umur dan bertambah amalan. Itu dia. Kan? Jadi sebab itu kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik dari kalangan kamu yang panjang umur dan bagus amalan dia, bertambah amalan dia. La ilaha illallah. Nabi SAW sendiri bila menjelang di hujung-hujung usia Nabi, Nabi tingkatkan amalan. Ya, itu Nabi yang confirm syurga. Kita ni yang tak confirm syurga ni macam mana amalan kita? Kena tingkatkan. Nabi SAW satu ketika, Nabi panggil Siti Fatimah radhiyallahu anha, puteri Nabi. Nabi kata apa? Wahai Fatimah, biasanya malaikat Jibril ini, dia bertadarus dengan aku Al-Quran. Setahun kami akan sekali khatam Al-Quran, bertadarus. Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril sepanjang tahun, bukannya waktu Ramadan aja. Nabi kata, aku bertadarus dengan malaikat Jibril, setiap tahun kami akan sekali khatam. Tapi tahun ini kami 2 kali khatam. Nabi kata. Tahun ini 2 kali khatam. Nabi kata, saya rasa umur saya semakin pendek, kata Nabi. Masya Allah. Nabi kata, saya rasa ajal saya semakin mendekat, kata Nabi. Menangis Siti Fatimah. Nampak? Sebab Nabi boleh tahu kenapa bertambah. Selalu sekali khatam aja. Tapi di hujung usia Nabi 2 kali khatam. Maka Nabi berkata gitu kepada Siti Fatimah, menangis Siti Fatimah. Nabi tengok Siti Fatimah menangis, Nabi panggil balik. Nabi bisik semula. Kemudian Siti Fatimah tersenyum. Apa Nabi bisik dekat dia? Nabi kata, wahai Fatimah, setelah aku pergi, maka daripada keluarga aku yang akan pertama menyusuli aku adalah kamu. Subhanallah. Maka senyum Siti Fatimah. Memang betul. Setelah Nabi wafat, 6 bulan berikutnya, Siti Fatimah pula meninggal dunia. Subhanallah. Jadi, tak apalah. Walhasilnya kita nak fokus dekat situ. Nabi itu di ujung usia Nabi khatam Quran pun 2 kali, jadi lebih. Dan zikir Nabi pun lebih, doa-doa Nabi. Dengan ketika semayang, Nabi tambahkan bilangan semayang sunat Nabi SAW. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih. Maksud dia apa? Ketika umur itu perintah supaya apa? Tambahkan amalan. Ketika umur semakin di hujung usia, makin tambahkan amalan. Okey, 81. Tamam. Jadi itu dia. Allah kata, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Jadi kalau kita minta panjang umur, bukan panjang umur saja. Ya Allah, minta panjang umur dengan afiah. Dalam afiat. Afiat ni dalam keselamatan, dalam keadaan yang baik. Subhanallah, itu dia minta panjang umur. Bukan panjang umur murah rezeki sahaja. Panjang umur murah rezeki, bertambah amal ibadah dalam keimanan, mati dalam husnul khatimah. Itu baru lengkap. Selalu orang Arab kata apa? Nasallallahu husnul khatimah ba'da umrin tawil wa halin jamil. Dia kata macam tu. Kita minta kepada Allah supaya Allah kurniakan kita husnul khatimah setelah umur yang panjang dan keadaan yang baik, keadaan yang elok. Masya Allah, itu dia. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Allah kata, aku tak ajar dia, itu Muhammad itu syair. Wa ma yanbaghi, dan tak sepatutnya dia baca syair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Yang dibaca oleh Muhammad itu adalah peringatan dan Al-Quran yang jelas. Ini Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini defend Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran penuh ayat-ayat yang Allah defend, pertahankan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada Nabi kita dan betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi kita tu dipanggil Habibullah, yang kekasih Allah. Kalau Nabi Musa dipanggil Kalimullah, yang berkata-kata dengan Allah.
Kan? Kalau Nabi Ibrahim dia panggil Khalilullah. Khalil ini teman rapat. Kan? Khalil kan? Teman rapat Allah. Kalau Nabi Isa dipanggil Ruhullah. Ya, Ruh Allah. Sebab apa? Sebab dia dilahirkan tanpa ayah, Nabi Isa. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, gelaran dia yang paling tinggi, Habibullah. Kekasih Allah. Subhanallah. Kan? Nabi Muhammad ni gelaran dia kekasih Allah. Jadi sebab tu dalam Al-Quran, Allah cerita antara dialog Nabi-Nabi yang sebelum ni, sebelum Nabi Muhammad, Nabi-Nabi sebelum ini, bila mereka dituduh oleh umat mereka, maka mereka akan pertahankan diri mereka. Tetapi berbeza dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bila baginda dituduh gila, Allah turunkan ayat Quran. Tidak, Muhammad itu tak gila. Allah sendiri yang pertahankan Nabi. Bila orang kata Nabi Muhammad itu tukang syair, ahli syair, Allah turunkan ayat, tidak, Muhammad itu bukan ahli syair. Wa ma'allamnahu syi'ra. Aku tak ajar dia syair. Yang dia baca itu bukan syair, Allah kata. Orang kata Nabi Muhammad itu tukang sihir. Allah turunkan ayat Quran. Allah kata tidak, Nabi Muhammad itu bukan tukang sihir. Jadi Allah sendiri yang turunkan ayat Quran, mempertahankan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi berbeza dengan Nabi-Nabi sebelum ini, bila mereka dituduh macam-macam oleh umat mereka, mereka sendiri pertahankan diri masing-masing. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bila baginda dituduh macam-macam, Allah turunkan ayat Quran untuk pertahankan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi Nabi kita itu disayangi, dicintai oleh Allah. Orang yang ikut sunnah Nabi Muhammad pun akan turut dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita nak jadi dicintai oleh Allah, kita kena ikut sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Jadi sekarang tu saja insya-Allah perkongsian kita pada malam ini. Itu sedikit tafsir daripada surah Yasin yang saban minggu kita baca. Nah, mudah-mudahan bukan sahaja kita baca lafaz-lafaznya, tapi kita menghayati isi kandungan surah Yasin itu untuk kita jadikan pedoman dan panduan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.